وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وذم بعضهم علم الكلام وقال بحرمة النظر فيه وهو في غاية من الضعف بل لا يشك عاقل في فساده kata dianya, kata Syekh Ibrahim Baijuri rahimahullahu ta'ala Syekhul Azhar, wa dhamma dan telah mencelalah ba'duhum oleh sebahagian mereka itu. Mereka itu tu siapa? Tu tak jelas ni. Siapa orang yang mencela ni? Tu tak jelas tu kerana apa? Kerana nantinya ada juga kalam daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mencela. Tetapi yang dicela tu bukan kena kepada ilmu yang kita duk mengaji ni. Tu nama je sama tapi musamma tu lain. Nah. Tu tengok. Wa zamma ba'duhum, dan telah mencelalah oleh sebahagian mereka itu manusia ilmal kalami akan ilmul kalam. Jadi hak mencela ilmul kalam ni bukanlah ni yang baru ada. Nah, dulu pun ada dah orang mencela ilmul kalam. Zaman Syekhul Azhar, Syekh Ibrahim Baijuri ni pun ada dah orang duk mencela ilmul kalam. Bahkan belum pada tu lagi pun ada dah orang mencela ilmul kalam. Jadi tak belik lah.
Kalau haling ayat cak dia kata siapa yang dengar orang duk mengajar ilmu kalam tu start mutu pergi makan cendol sini. Tu dia kata apa duk mengaji nak tu sifat 20. Orang duk mengaji sifat 20 tu teruk dah ya. Ilmu kalam tu falsafah ya. Dia kata lebih baik kalau dengar orang mengajar ilmu sifat 20 start motor pergi makan cendol ataupun pergi pasar malam ya. Tengok tu celah ilmu kalam lah tu. Ataupun setengah daripada mereka tu mencela ilmu kalam yang kena apa duk mengaji Tuhan ada lawa-lawa tak ada. Tuhan sedia-sedia lawa-lawa baru kat sini. Tuhan kekal-kekal lawa-lawa menasa. Tu tengok. Semua tu orang panggil al-jahilu a'daul alimu. Orang jahil tu musuh bagi orang alim. Dia tu orang panggil jahil dengan perkara yang sebenar. Dalilnya dalam video tu dia kata, kalau dengar orang duk kata tuan-tuan malam ni kita nak mengaji kaunuhu qadiman. Start untuk lari lalu pergi pasar malam. Tengok ni. Padahal mana ada duk mengaji sifat 20 kaunuhu qadiman. Adanya kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu hayyan, kaunuhu tu sami'an, kaunuhu mutakalliman tu ada. Kaunuhu qadiman mana ada duk ngaji kaunuhu qadiman itu. Itu nak menunjuk kata dia tu jahil dengan perkara yang sebenar. Dia tu jahil dengan diri dia tu jahil. Dia kata apa mengaji tu ada lawa-lawa tak ada. Ingat kalau lawa tu gocoh boleh. Lawai situ kau nak sparring. Lawai tu terjemah daripada Arab wadidduhu. Itu mana? Di-nya. Di bagi ada tu tiada. Itu. Awak nak di, awak nak lawai situ. Mana tak boleh beripu sekali. Bila sahabat bila kita sahabat kata Tuhan mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Itu mana gitu. Tak ada orang mengaji Tuhan ada lawa-lawa tak ada. Ingat kau lawa-lawa tu bergocah boleh. Supaya lembu dengan lembu duk pada menanduk mu aku duk berebah mu aku. Itu bukan lawan mana tu. Ni bahaya ni. Ia cela ia tak tahu kan. Benda hak dia cela tu. Tengok. Jadi dulunya ada dah orang mencela ilmu kalam ni. Tengok kata Syekh Ibrahim Bajuri. Wa dhamma ba'duhum ilmal kalami. Dan telah mencelalah oleh sebahagian mereka itu manusia. Manusia dululah. Tak pasti siapa ni. Mencela apa oleh sebahagian mereka itu nasia ilmal kalami akan ilmul kalam. Waqala padahal berkata oleh ba'duhum tadi itu. Waqala padahal berkata oleh sebahagian mereka itu nasia. Dia kata kena bihurmatin nazari fihi. Dia kata dengan haramnya. Tu bihurmati tu bihurmatin nazari fihi. Dengan hormat mana haram tilik padanya pada ilmil kalam. Tilik ilmu kalam pun haram dah. Tu buka kitab tengok ilmu kalam pun haram dia ya. Tengok. Start motor pergi makan cendol. Tahu dah. Tu haram pada menilikkan ilmu kalam. Tu. Nasiyo sebahagiannya kata lagu tu. Wa huwa dan bermula ia zammu ba'd zamma ba'duhum tadi itulah. Wa huwa dan ia tu atau zammu ba'dihim boleh tak? Wa huwa dan ia zammu ba'dihim celaan daripada sebahagian mereka itu nasia tu fi ghayatin minadh-dha'fi. Adalah ia pada sehabis-habis daripada lemah. Tu orang yang mencelakan ilmu kalam ni ialah orang yang duduk di dalam sehabis-habis lemah tu. Lemah. Otak dia tu tak bergeligau. Dhaif akal tu. Lemah kepala otak, tak reti nak mikir. Dia dicela ulama dulu. Susung selibuh untuk mengenal Allah Ta'ala, mengenal hukum ketuhanan Tuhan, mengenal hukum sifat ketuhanan Tuhan, mengenal hukum kerasulan, sifat kerasulan. Tu. Maka orang yang mencela tu wahwa dan ia zamu ba'dihim tadi tu, celaan sebahagian mereka itu nasia tu fi ghayatin minadh-dha'fi, di dalam sehabis-habis kelemahan.
Bal bahkan bukan setakat tu. Bukan setakat orang yang mencela tu di dalam sehabis-habis kelemahan. Bal bahkan la yashukku, tidak ada jenis syak lah aqilun oleh orang yang berakal fi fasadihi, pada kerosakannya al-qauli bi dhammi ilmil kalam. Tu tidak ada syak bagi orang yang berakal ni pada rosaknya perkataan pendapat yang mencelakan pada ilmu kalam. Bagi orang yang berakal pasti dia kata teruk orang yang mencela ilmu kalam ni, rosak pendapat dia tu. Tapi kalau orang yang tak ada akal pun dia tak ada apa celah lagi. Tu. Tu. Jadi kalau kita orang ada akal, pasti kita akan kata bahawasanya pendapat yang mencelakan akal ilmu kalam tu ialah pendapat yang rosak. Pendapat yang punah tu. Jangan duk ikut, jangan. Tu. Walaupun dia orang mari perkataan Imam Syafi'i mencela ilmu kalam, nanti dia akan perjelaskan pada kita ilmu kalam yang mana yang dicela oleh a'immah mujtahidin, a'immah mazahibil arba'ah, ulama-ulama imam-imam mujtahid yang empat, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, cela ilmu kalam tu ilmu kalam yang mana? Dia kadang-kadang tu nama serupa tapi hakikat benda duduk dalam musamma dia tu beza. Tengok. Qala al-Yusi, telah berkata oleh Imam al-Yusi. Qala al-Yusi, telah berkata oleh Imam al-Yusi. Dia kata kena ni maqal qaul bai qala al-Yusi. Wa nasaba, dan telah menisbahlah. Siapa yang menisbah? Yakni as-Sanusiyah. Menghendakilah oleh aku orang yang menisbah tu ialah Imam Sanusi. Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yakni As-Sanusiyah. Yang menisbah tu kehendak oleh aku akan Imam Sanusi. Imam Sanusi telah menisbahkan fi Syarhil Wusta, dalam kitab Syarah Wusta dia. Imam Sanusi kata apa? Ni maf'ul bagi nasabah tadi. As-Sanusiyah tu maf'ul bagi yakni. Wa nasabah hadzal qaula, begitu. Dan telah menisbahlah akan ini pendapat. Pendapat mana? Pendapat zammu qaula apa? Ini qaula, ini pendapat zammu bi ilmil kalam. Mana pendapat yang mencelakan akan ini ilmu kalam ni. Imam Sanusi telah menisbah, takluk pada kata nisbah tu, ila ba'dil mubtadi'ati. Telah menisbah oleh Imam Sanusi akan ini pendapat, telah menisbah ila ba'dil mubtadi'ati, kepada sebahagian fu' ahlul bid'ah wad dhalalah. Jadi Imam Sanusi menisbahkan pendapat yang mencelakan ilmu kalam ni ialah daripada fu' ahlul bid'ah wad dhalalah. Jadi kalau kita dengar orang yang mencelakan ilmu kalam, artinya dia tu fu' ahlul bid'ah wad dhalalah. Baik tak? Tu ahlul bid'ah wad dhalalah. Siapa kata? Imam Sanusi sendiri kata dalam kitab Syarah Wusta. Jadi pendapat yang mencelakan ilmu kalam, mengharamkan kita tilik ilmu kalam, kita mengaji ilmu kalam, ini ialah pendapat yang dinisbahkan oleh Imam Sanusi kepada fu' ahlul bid'ah wad dhalalah. Haitsu qala, sekira-kira telah berkatalah oleh Imam Sanusi. Dia kata kena, wama, dan bermula barang pendapat wama, dan bermula apa-apa boleh tak? Dan bermula apa-apa yuhka, yang dihikayatkan, an ba'dil mubtadi'ati, daripada sebahagian fu' ahlul bid'ah wad dhalalah. Mana tu dulu, misal dulu orang panggil ba'dil mubtadi'ati, sebahagian fu' bid'ah wad dhalalah ni, kal hasyawiyyati, seperti fu' hasyawiyah.
wa ghairihim dan lain daripada mereka itu hasyawiyah. Apakah barang yang dihikayatkan tu daripada fuq ahlul bid'ah wad dalalah seperti hasyawiyah dan sebahagian mereka itu hasyawiyah, bayan pada kata ma tadi, min annan nazara daripada bahawa sesungguhnya menilik fi ilmi tauhidi pada ilmu tauhid itu haramun ialah haram. Tu ialah haram, khabar bagi wama tadi. Tu fala yakhfa fasaduhu, maka tidak tersembunyilah oleh rosaknya nyomaknya barang yang dihikayat tadi tu. Fala yakhfa fasaduhu tu khabar bagi wama yuhka, artinya dan bermula barang yang dihikayat daripada fuq ahlul bid'ah. Apa barang tu? Daripada pendapat mereka mengharamkan orang ni mengaji ilmu tauhid ni. Tu. Maka tidak ada tersembunyi oleh rosaknya barang tersebut, pendapat tersebut. Fala yakhfa fasaduhu, maka tidak ada tersembunyilah oleh rosaknya pendapat tersebut. Tengok. Wa dhalalu ni atah pada kata fasaduhu dah. Atah pada kata fasaduhu atas itu. Ai fala yakfa, maka tiada tersembunyilah dhalalu mu'taqadihi oleh sesak pegangannya nyoma tadi tu. Nya barang yang dihikayatkan daripada setengah ahlul bid'ah. Tak ada tersembunyi rosaknya, jelas rosak pendapat tersebut, dan tidak ada tersembunyi kesesatan pegangan benda dipegangkan akan dia barang. Yang dihikayatkan daripada fuq ahlul bid'ah daripada bahawa mereka tu mengharamkan mengaji ilmu tauhid, ilmu kalam. Fala yakhfa dhalalu mu'taqadihi, maka tidak ada tersembunyi oleh kesesatan pegangannya barang yang dihikayat tadi tu, likulli aqilin, bagi tiap-tiap orang yang berakal. Tengok ni Imam Sanusi kata ni. Tu Imam Sanusi kata. Jadi kalau ada orang yang larang orang mengaji ilmu tauhid, ilmu sifat 20 tu, ilmu kalam atau ilmu usuluddin, maka tu semua tu ialah pendapat yang rosak dan sesak pegangan dia tu. Kenapa? Kerana mereka ni punya pendapat daripada ahlul bid'ah wad dalalah, seumpama hasyawiyah dan lain daripada mereka itu. Kerana apa la yakhfa? Ilat pada kata la yakhfa, tidak ada tersembunyi oleh rosaknya dan tidak ada tersembunyilah sesak pegangannya bagi tiap-tiap orang berakal. Idh huwa, kerana ia hazal qaul tadi tu. Idh hiya, kerana ia hazal qaul bizammi ilmil kalam tu. Kerana ia pendapat dengan mencelakan ilmil kalam ni, musadimu lil kitabi was sunnati, melanggari akan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ijma'il muslimina, dan sepakatan alim ulama orang Islam. Tu orang yang berpendapat kata haram mengaji ilmu kalam, celah pula ilmu kalam, jangan mengaji ilmu tauhid, ilmu sifat 20, ilmu usuluddin ni. Maka pendapat ni pendapat tersebut tu tak ada tersembunyilah rosaknya dan tak ada tersembunyilah orang panggil sesak pegangan mereka. Kenapa? Idh huwa musadimu lil kitabi was sunnati wa ijma'il muslimina alladzina yu'taddu bihim. Kerana pendapat tersebut ni melanggari akan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin alladzina yu'taddu bihim, yang bermula ijma' itu yu'taddu bihim, dipegangi dengan mereka itu orang Islam. Jadi jelas lah, tak payah kita jawab apalah. Kenapa Imam Ibrahim Baijuri Syekhul Azhar jawab dah. Jadi setara mana sangat haling ayat cak.
nak banding dengan Syekh Ibrahim Baijuri Syekhul Azhar. Sini. Jauh langit bumi tak bau lah. Nah, Syekh Ibrahim Baijuri ni mu tengoklah karangan dia banyak mana. Hak di istifadah wajib paling kurang dia mau tak dia mau malah ngaji pondok pasti akan lalu juga Hasyiah Fathul Qari tu. Nah, Hasyiah Baijuri ala Fathul Qari tu. Itu Baijuri, Syekh Ibrahim Baijuri. Dalam tauhid ada karangan dia. Nah, dalam fiqh ada karangan dia. Nah, banyaklah karangan dia ni. Syekh Ibrahim Baijuri ni Syekh Azhar kan? Jadi Syekh Azhar jawab dah. Nah, orang yang mencela ke ilmu kalam ni ialah pendapat fuq ahlul bid'ah wad dalalah, fuq sesat. Jangan kita duk ikut fuq sesat ni. Nah. Tu sebenarnya dia duk cela ngaji sifat 20 tu sebab apa? Sebab dia nak masuk dia. Dia nak masuk pengajian dia apa? Tuhan duduk atas langit, duduk selo atas arah, Tuhan pergi terbang, pergi mari. Dia nak masuk tu. Sebelum nak masuk ilmu dia tu, dia mampu ilmu ulama-ulama ajar ni. Nah. Yang mampu dia nak ngaji sifat 20 apa ni, ngaji ilmu kalam ni. Tu start motor pergi makan cendol apa duduk teruk ngaji ilmu kalam sesak. Padahal nak masuk ilmu dia. Apa ilmu dia? Tuhan ada tangan, ada muka, ada kaki. Tapi tak seperti yoboh itu ni. Tak seperti tangan kita, muka kita, kaki kita. Tangan Tuhan comel, tak serupa tanganmu. Siap. Nah, dia nak masuk ilmu tu, lepas dia buat iltibah pula dengan buat talbis pula dengan salah. Kata ni hak salah Mana? Salah tu ada muka, ada tangan, ada kaki, ada kepala, naik turun pergi mari. Langit ke langit dunia, langit bumi sepertiga malam. Duduk atas arah pula, atas kursi apa. Tu. Dia nak masuk ilmu tu. Nah, ada satu bukan pegangan salah. Salah i'tikad semua tu sebagai sifat khabariyah. Nah, sifat istiwa Allah. Nah. Sifat ya Allah. Nah. Isbatul yad sifatan min sifatihi ta'ala. Mengisbatkan tangan tu sebagai satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Itu hak salah. Mengisbatkan wajah, muka tu sebagai satu sifat daripada sifat-sifat Allah. Bukan jarihatan min jawarihillah. Bukan satu anggota daripada segala anggota tubuh badan Allah Ta'ala. Nah. Tu. Tak ada salah kata Tuhan bertempat di atas langit, di atas arah, tak ada itu. Salah kata Tuhan istiwa atas arah. Tuhan tertinggi di atas arasy. Tinggi ulu dengan ulu maknawi dia panggil, bukan ulu hissi. Hak tu salah Ada pun Tuhan bertempat di atas arah, duduk cokoh atas kursi. Tu bukan salah, hak tu salah dia panggil. Nah, tu buat salah. Tapi sebelum dia nak masuk hak salah dia tu, dia menyalah dulu ilmu orang lain. Yang menyalah dulu ilmu usuluddin alim ulama kita zaman-zaman sejak daripada Qarun yang ketiga sampai kelah ni duk mengaji di Al-Azharus Syarif, di Zaituniyah, di mana-mana jamiah, universiti Islam yang tua-tua, semuanya sampai sekarang silibus pengajiannya sifat 20. Termasuk Al-Azhar Asy-Syarif, Jauharatut Tauhid, Kharidatil Bahiyah, matan Ummul Barahi, bukan Ummu Ibrahim. Ummul Barahi. Ummu Ibrahim tu ngaji macam tu. Mak Ibrahim mana? Tak tahu, mak Ibrahim pendek. Tahu je duk mengajar. Tu. Jadi fuak-fuak ni ya memang. Maka betul sungguhlah Ustaz Azhar dulu kata, siapa yang mengiktikad Tuhan bertempat di atas langit, di atas arasy, kafir. Dia sungguh kafir. Yang iktikad tepat bagi Tuhan itu kafir lah. Adapun siapa dia yang beriktikad Allah istiwa alal arsy, Allah tertinggi di atas arasy dengan sebagai tinggi yang maknawi, uluwan yang maknawiyan, maka hak tu salah tu. Tinggi yang maknawi ni bukan tinggi hissi tak? Tinggi maknawi. Kalau tinggi boleh tunjuk gini, tu tinggi hissi dia panggil. Mana menara masjid? Tinggi. Tu tinggi ke apa tu? Tu tinggi hissi dia panggil. Tinggi boleh di indera dengan panca indera. Boleh dilihat dengan mata, boleh ditunjuk dengan tangan. Tu apa panggil tinggi hissi. Adapun kita isyarat Allah Ta'ala gini, penceramah. Bila dia ceramah, tuan-tuan, kita beriman kepada Allah, ditunjuk Allah gini. Bukan nak ayat Allah duk tepat atas langit pada.
Tu dia isyarat kata ketinggian Allah uluwan maknawiyan. Tinggi sebagai tinggi maknawi. Salah? Tak salah lah. Lama kena tunjuk gini. Nah, tuan-tuan berimanlah kepada Allah. Mana dia mau tunjuk ke bawah? Nah, tak tunjuk ke atas, aku dah mempunyai Tuhan duduk atas langit. Pada bawah Tuhan duduk dalam bawah minggu tak gitu ke? Bodoh dia ni. Tunjuk langit tak apa. Apa? Isyaratan sebagai isyarah. Tu ila uluwin maknawi, kepada tinggi yang bangsa maknawi kepada Allah Ta'ala. Tak apa, tak ada masalah. Tu Fuad Wahabi bodoh. Jadi tiga kali duk komen video aku tengok ustaz tu tunjuk tangan ke atas bila sebut Allah. Itu menunjukkan ustaz juga berpegang Allah di atas langit. Sama seperti kami. Oh, tak serupa denganmu Nah, aku tunjuk ke langit tu bukan isyarat tu hidup tepat atas langit. Aku tunjuk ke langit tu isyarat sifat ulu Allah Ta'ala yang maknawi gitu Baik sama tak? Beza tu. Tu beza. Jadi betul lah Ustaz Azhar Idrus kata siapa yang tikak Tuhan bertempat atas langit memang kafir lah. Siapa yang kata Tuhan istiwa atas arasy, mana Tuhan tertinggi di atas arasy sebagai tinggi maknawi, itu salah tu. Itu salah tu kata. Sifat ulu Allah Ta'ala, sifat istiwa Allah Ta'ala, itu salah tu. Sama tak dengan tadi? Statement tu sama tak? Lain tu. Jadi kalau mu tak berpegang Tuhan bertempat atas langit, tak sudah marah. Pelik dia. Ustaz Azhar tak kata Tuhan, siapa yang i'tikad Tuhan istiwa atas arasy tu kafir. Dia tak ada itu. Dia kata siapa yang i'tikad Tuhan bertempat di atas langit, di atas arasy, maka kafir. Tiba-tiba dia pun serah hati tiba-tiba. Mana kata orang yang i'tikad Allah istiwa atas arasy kafir. Loh, siapa dia kata Tuhan? Siapa dia yang kata barang siapa i'tikad Tuhan istiwa atas arasy tu kafir? Tak ada siapa yang kata. Ustaz Azhar Idrus pun tak kata gitu. Bodoh. Ya pelik je dah tu ni. Jadi cel tu mu pergi Tuhan bertempat atas langit, atas arasy. Bak mu serah hati. Betul tak? Jadi kalau mu bukan beriktikad Allah bertempat di atas langit, di atas arasy, tak usah serah hatilah. Ustaz Azhar kata barang siapa yang iktikad Tuhan bertempat di atas langit, di atas arasy, maka kafir. Saya tak iktikad Allah bertempat di atas arasy, di atas langit. Saya iktikad Allah istiwa alal arsy, ar-rahmanu alal arsy istawa. Kama yaliqu bi jalalih. Tu. Bukan istiqrar. Wal julus bukan. Wal jihad bukan. Aku duduk pergi Tuhan tertinggi di atas arah dengan tinggi yang maknawi. Bukan tinggi hissi. Kalau tinggi hissi maknanya arah tinggi. Tuhan tinggi dengan sebab duduk atas arah. Gitu Formula duduk atas menara KLCC tu. Tinggi tak rasa? Tinggi tak? Tu rasa tinggi lah. Tinggi. Tinggi aku. Baru sedar diri aku tinggi. Itu tu orang panggil bodoh, tak sedar diri dia panggil. Hak tinggi sungguhnya KLCC bukan mung. Mung tu tinggi dengan sebab KLCC. Mung pendek Tu bawah tu apa gerak, tak sampai apa gerak dengan batu-batu ada di KLCC tu jadi tinggi mung tu kerana tinggi KLCC. Kalau tinggi hissi Allah Ta'ala atas arah, artinya arah yang meninggi. Tuhan tu rendah aja. Cuma bila dia duduk atas tu tinggi dia. Berat gitu Tuhan. Ini faham molek tu. Weh lah. Sepatutnya kalau kita mengaku kita salah, kita ni nak ikut salaf. Kita mengikut manhaj salafi. Apa manhaj kita? Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasy tertinggi. Tinggi yang bahasa maknawi. Aku i'tikad Allah Ta'ala atas arah tertinggi. Mana tinggi maknawi, sifat tinggi Allah Ta'ala, sifat istiwa Allah Ta'ala. Ada sebut tepat dah situ? Tak ada. Tak serah hati pasal apa? Dah sini. Saya tak terasa pun jawab ke dia, saya tak terasa. Saya tak i'tikad Allah bertempat di atas. Saya tak i'tikad Allah bertempat di atas arasy. Tu tiba-tiba dia terasa. Ni pelik Wahabi. Ustaz Azhar Idrus pukul orang yang i'tikad Allah bertempat di atas arasy tu kafir. Tiba-tiba dia pula terasa hati. Pasal apa awak boleh kata orang yang mengiktikadkan Allah istawa alal arsy kafir? Siapa yang kata kafir orang i'tikad Allah istawa alal arsy? Tengok dia belik dengan bahasa dia sendiri.
Berartinya awak tu yang tikak Tuhan bertempat atas langit, dah awak terasa. Betul tak? Kalau awak tak etika Allah bertempat di atas arasy, tidak bertempat di atas langit. Awak etika Allah tertinggi di atas arasy sebagai tinggi yang maknawi. Maka awak nak terasa hati pasal apa? Tak ada orang kata pun awak kafir. Nah, bahkan itulah akidah salaf. Nah. Tu jerak tekak je sendiri. Nah. Tentu duduk imbok aku duduk komen. Minta tolong marah kau Ustaz Azhar. Nak marah pasal apa? Betul dah dia tu. Jangan pilih bulu kata. Ustaz Azhar Idrus tak menuju ke kafir atas muayyin. Nah. Dia tidak takfir ta'yin. Dia kata nama sekian-sekian Muhammad Khidir, Nasiruddin kafir. Itu orang panggil ta'yin, tu takfir, tu tuju terus orang. Just kita kata barang siapa yang i'tikad Allah bertempat di atas arasy, di atas kursi, di atas langit, maka kafir. Umumnya tu. Bukan takfiri lah tu. Kembalilah orang tu dia terasa muka dia i'tikad tu hidup tepat atas arah. Kalau ikut salah sungguh Allah tidak bertempat. Lepas tu Ar-Rahman wa 'ala arsy istawa, itu ayat sifat. Dah tu ni. Istiwa di situ kalau sebahagian salah kata serah pada Allah Taala apa makna tertinggi. Tinggi yang tidak boleh ditunjuk, tinggi yang tidak ada lawan baginya rendah, tak faham. Maka serah makna tinggi itu kepada Allah Taala. Katanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di atas pendapat dia yang kedua, iaitu tinggi itu sifat Allah Taala. Sifat tinggi Allah Taala. Sifat muka Allah Taala. Sifat tangan Allah Taala. Nah. Tu sifat. Sifat apa? Jambun. Allah Taala. Itu sifat. Bukan jawarih, bukan jarihah, bukan. Ni payah sikit je tu. Sikit je. Tu ni. Tu. Khalah takwil tafsili. Nah, tinggi dengan makna menguasai. Tangan dengan makna kuasa, menjaga. Ikut gilah. Muka dengan makna zat. Tu orang panggil khalah dengan salah tu. Saling mentanzihkan Allah. Mentanzihkan Allah. Hanya dalam Quran kan? Sabbahalillah yusabbihulillah sabbih isma rabb. Tu semua tu subhanallazi. Itu semua tu menunjuk kata tersucinya Allah. Sabbaha yusabbihu tasbihan, nazzaha yunazzihu tanzihan. Maknanya tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala tu kurang, seumpama makhluk, maka semua Allah Ta'ala tersuci daripada bersifat dengan sifat tersebut. Gitu dah. Ada pun tangan kita bukan sifat anggota. Faham tak? Tangan sifatmu. Anggota tu badan, muka kita, tangan, kaki. Tu. Kenapa yang molek tu? Tu jadi dia nak marah orang mengaji sifat 20 ni sebab apa? Sebab dia nak masuk ilmu dia. Itu. Habis. Tengok. Tiba-tiba Halim ayat cak dan seumpama dengan beliau, dia mari perkataan imam mujtahidin a'immah mazhabil arba'ah yang mencelakan ilmu kalam. Lagu mana tengok? Wa amma ma yakhlituna bihi, dan adapun barang yang bercampurlah, yang mencampurlah mereka itu. Nanti ya. Wa amma, dan adapun ma barang yakhlitu yang mencampurilah oleh mereka itu ahlul mubtadi'ah tadi tu. Bihi dengan dia, dengan barang. Gapo dia barang itu? Tu. Bayan pada kata ma min anna sahabata, daripada bahawa sesungguhnya sahabat Nabi radhiyallahu anhum, meredalah oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu sahabat, lam yatakallamu fihi, tidak berkata-kata oleh mereka itu as-sahabatu fihi fi ilmil kalam, fakadhibun waftira'un, maka barang yang barang yang apa ahlul mubtadi'ah duduk buat hujah tadi tu, kadzibun, dusta, waftira'un, perkara yang tak terpakai gawa panggil. Reka, fitnah, iftira'un mana tak terpakai gawa. Reka semata-mata. Kata sahabat Nabi tak bercakap pada ilmu kalam. Tak bercakap tentang ilmu tauhid.
Nah, tidak bawa manusia mentauhidkan Allah. Qur'an ni kata kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qur'an sendiri kata, kul kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalananku. Apa jalanan Nabi? Ad'u ilallahi ala basiratin. Menyeru manusia kepada Allah di atas basirah. Basirah ni maknanya ilmu lah. Ala basiratin ay ala ilmin, di atas ilmu. Dalil akal, dalil nakal, batu kita duduk ngaji, ada dalil Quran sunnah, ada dalil akal, disandingkan akal dengan nakal. Nah, perkara yang tak terima pada adat, bukan tak terima pada akal, disuruh kita tekan mengaji hukum akal, hukum adat, supaya boleh beza antara hukum akal dengan hukum adat. Kerana hak ni wasilah untuk mengenal hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan, kerasulan, kenabian. Nah, itu lah. Tu afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Iyalah kalau tu fa'tabiru ya ulil albab. Macam mana boleh kata sahabat Nabi tak bercakap mereka itu sahabat padanya fihi fi ilmil kalam. Tu demo duk cakap duduk hujah lagu tu fakadzibun waftiraun. Itu dusta dan reka semata-mata. Perkataan tak terpakai gawa panggil. Habis. Wa atala, dan telah memanjanglah oleh Imam Sanusi fi raddihi, pada menolak akan dia akan ma yakhlitu tadi tu. Barang yang dicampur bau oleh mubtadi'ah, dengan dia dengan barang tu. Di dalam kitab Syarah Wusta, kita tengoklah ada bawah kitab Syarah Wusta. Tengok bagaimana Imam Sanusi rak di atas pendapat tu siapa? Fu ahlul bid'ah yang berhujah kata sahabat tak kecek apa ilmu kalam. Sebenarnya kalau kita nak mengaji, saya duk ingat nak buat daurah ke kitab tu apa? Kitab apa dah? Istihsan fi khawdi fi apa? Istihsan fi khawdi ilmil kalam. Nah, dipandang elok dalam pada mendalami ilmu kalam. Karangan siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari jawab habis dah. Istilah-istilah hak diguna tentang gerak, diam. Nah, tu aku apa? Aqwanul arba'ah, ada dah. Aqwanul arba'ah. Betul ke Nabi, Allah Rasul, Nabi, sahabat tak ada bercakap? Iwak mari habis dalil Quran, dalil hadis. Nah, perkataan sahabat cukup dah. Istihsan fi khawdi ilmil kalam. Itu karangan siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tengok kalau kena PKP pula kita buat daurah tu. Nah, kita tu ni pi halus lah. Molek tu kita tu. Rasa nak baca. Tu sedap, kita tu memang sedap sungguh. Wa qad qila, dan sesungguhnya dikatakan lil qadi, kepada qadi. Wa qad qila lil qadi, dan sesungguhnya telah dikatakan bagi qadi. Ada orang kata kepada qadi Abi Thayyib. Orang kata kepada Abi Thayyib. Dia kata mana orang kata ke Abi Thayyib? Qadi Abi Thayyib, inna qauman, sesungguhnya ada satu fuak yazumuna ilmal kalami, mencela mereka itu kaum ilmal kalami, akan ilmul kalam. Tu satu harinya ada orang mari cerita kepada Qadi Abi Thayyib, ya Qadi, inna qauman yazumuna ilmal kalami, sesungguhnya ada satu fuak tu mencela mereka itu fuak akan ilmal kalam. Pas lagu mana jawab Qadi Abu Thayyib? Fa'ansyada, maka bernasyidlah oleh Qadi Abu Thayyib. Yang nasyid dia kata mana? Bal kalama unasun la khalaqalahum wa ma alaihi idza abuhu min dararin ma darra syamsad duha fil ufuqi tali'atan an la yara dhau'aha man laysa dha basari. Ni Syekh ni Syekh
pada Mekah, letak di akhir kitab Tabsiratul Adani syarah bi alhani Bakuratil Amani dah. Kitab syair ni rupanya syair Qadhi Abu Thayyib. Saat ketika mana orang mengadu kepada dia, inna qauman yazumuna ilmal kalami, sesungguhnya ada satu fuak yang mencela mereka itu akan ilmu kalam. Lalu dia bernasyid, fa ansyada, maka bernasyidlah oleh Qadhi Abu Thayyib. Dia kata apa? Abal kalama unasun, telah mencelalah akan ilmu kalam. Abal kalama yani ilmal kalam ni. Ilmal kalam ni dah. Abal kalama, telah mencelalah akan ilmu kalam. Unasun, oleh beberapa manusia. Manusia mana? La khalaqa lahum, yang tidak ada habuan bagi mereka itu manusia. Ada habuan. Nah, kau qadiman tak ada habuan. Tak ada habuan. Dia dah cela. Dia tu sendiri tak mengaji apa pun. Hidup reka gitu je. Tu tengok. Maka telah mencelalah akan ilmu kalam unasun, oleh beberapa manusia la khalaqalahum, yang tidak ada habuan bagi mereka itu manusia. Nah, orang tahu kira manusia tu. Tu manusia yang mencela akan ilmu kalam tu la khalaqalahum. Orang tahu kira. Nah, tak ada jenis habuan, tak ada jenis kejadian bagi mereka tu. Siapa tahu mari mana tahu puak tu. Nah, tak segar mana tu. Wa ma alaihi. Tu. Wa ma manafi dah. Dan tidak gitu kah? Jap. Oh. Wa ma alaihi, ini khabar muqaddam. Tu min dararin, tu min zaidah mubtada muakhar. Min zaidah lagi mubtada muakhar. Gitu. Wa ma alaihi idza abuhu min dararin. Tu. Wa ma alaihi, wa ma min dararin alaihi idza abuhu, gitu tu. Wa ma, dan tidak mudara, tidak menjadi mudara. Wa ma min dararin, dan tidak menjadi mudara lah alaihi, di atasnya ilmil kalam, idza abuhu, apabila mencelalah oleh unas tuhu akan dia ilmil kalam. Gitu dah. Tu. Wa ma alaihi idza abuhu min darari. Dan tidak daripada kemudaratanlah di atasnya ilmul kalam apabila mencelalah oleh unas la khalaqalahum tadi tu, manusia yang tidak ada habuan, manusia yang tak terpakai rawa tadi tu, mencela mereka itu hu akan dia ilmul kalam. Nah, tidak ada kemudaratan apa, mu ngajilah, tak usah cara ke dia. Tu ngaji sungguh-sungguh, insya-Allah. Nah, betul sungguh pegangan kita, ingat betul masalah dibahas dalam ilmu kalam ni. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala jaga kita, iman kita daripada tercabut daripada diri kita, dan terselamat kita daripada ajaran-ajaran yang sesat 272 fuak yang menyesatkan umat Islam ni. Ma darra syamsad duha fil ufuqi tali'atan. Aduh. Ma darra, tidak mudaratlah syamsad duha akan matahari, waktu duha fil ufuqi pada kaki langit, tali'atan hal keadaan terbit terpancar, tidak menjadi mudarat. Tu fa'il bagi madarra. Oleh alla yara, oleh bahawa tidak melihatlah daw'aha akan cahaya syamsad duha tadi. Daw'aha syamsid duha tadi tu tidak, oleh bahawa tidak melihatlah akan cahaya matahari waktu duha tu,
man laisa dza basari. Nah, oleh mereka yang tidak ada bagi mereka tadi itu za basarin, empunya penglihatan. Maksudnya apa? Yakni matahari waktu duha tu tak jadi mudarat dia duk naik hari-hari, bahawa tidak melihat akan cahaya dia oleh orang yang tidak mempunyai penglihatan. Mana orang buta dia tak nampak Nah, dia duk kata gelap sama dah. Gelap lah, hari-hari gelap dah membuta. Orang hak celek nampak cerah molek naik cahaya pagi dia ni. Maka jadi mudarat dah. Jadi mudarat dah. Adakah dengan sebab orang buta kata tak ada cahaya, maka matahari pun tergelam balik gitu ke? Gitu. Tak, matahari tetap naik, cahaya tetap bersinar. Betul tak? Lepas tu dia duk kata gelap. Dah dia buta, muak kira apa dengan dia? Dia ni. Tu. Tu sindir dia tu. Lagi duk gelak ilmu kalam ni sesak lah, tak usah mengaji sifat 20. Lagi orang mengaji, lagi ramai, lagi kekal sampai kelon ni. Al-Azharus Syarif pun sifat 20. Zaituniyah pun sifat 20. Jamiah mana yang tertua universiti Islam di dunia ni semua sifat 20. Di Turki baik. Lebih-lebih lagi di Turki. Semua sifat 20. Tu. Kita dulu pun sifat 20. Bahawa Wahabi masuk ni kan, ya ubah je. Ya ubah dah mengaji tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma' was sifat. Boleh, tak ada hal. Tapi masalah dia yang ngaji cara manhaj dia. Apa? Tak cukup tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni ada dia orang kafir juga. Pelik ke tu. Kena ada tauhid uluhiyah barulah jadi mukmin sungguh. Tujuannya apa? Supaya dia dapat mengkafirkan orang tawassul istighasah ke apa. Tu yang sebenarnya. Tu tujuan dia. Habis. Sikit lagi dah. Wa mahallu zalika, dan bermula tempat demikian itu fasad hadzal qaum tadi. Hadzal qaul tadi. Wa mahallu zalika, dan bermula tempat zalikal fasad di hadzal qaul tadi. Gitu. Dan bermula tempat bagi demikian itu fasad ini pendapat kullihi, semuanya sekali. Iza tu bukan izda. Ada alih tak? Tidak. Kalau ada alih tu lah. Iza baqiya ala zahirihi, apabila dikekalkan di atas zahirnya. Tu. Tu. Semula. Wa mahallu zalika, dan bermula tempat bagi demikian itu rasa ini pendapat kullihi, semuanya itu takkid pada kata zalika. Kullihi itu takkid pada kata zalika. Bermula tempat rasa ini pendapat semuanya sekali itu bila iza baqiya ala zahirihi, apabila diperkekalkan di atas zahirnya apa ni? Nyo pendapat. Tu. Kalau kita perkekalkan di atas zahir kata pendapat ni mencela ilmu kalam, maka rosaklah semua sekali. Gitulah. Fa in humila. Tengok depan sikit. Fa in humila, maka jika kita ihtimalkan, kita tanggungkan apa? Hazal qaul tadi tu. Ini pendapat yang mencelakan ilmu kalam ni, kita tanggung ala anna muradaha ulai, di atas bahawasanya ilmu kalam yang dikehendaki oleh mereka itu tu ilmu kalam al-makhlutu wal mahsyuwu bi falsafati. Ilmu kalam yang bercampur bau tu makhlutu tu mana yang bercampur bau, wal mahsyuwu yang dipenuh-penuhi bil falsafati dengan ilmu falsafah. Tu falaisa bifasidin, maka tidak adalah pendapat tu dikatakan rasa. Tak boleh kita kata rasa tu. Jadi pendapat yang mencelakan ilmu kalam itu kita kata rasa apabila kita tidak ihtimal, kita pakai kata zahir tu. Mana?
Yang dimaksudkan oleh mereka ilmu kalam tu ialah ilmu tauhid. Sifat 20 kita mengaji ni. Kalau gitu pendapat tu rosak semua sekali. Pendapat tu ahlul bid'ah wad dalalah. Faham tak? Tapi kalau kita ihtimal, sebab tu tak dikata nasia tadi, tak tahu pendapat siapa ni hok mencela ilmu kalam. Kata ni. Kalau kita ihtimal kata yang dikehendaki ilmu kalam yang dicela tadi itu ialah ilmu kalam makhlutu wal mahsyubu bil falsafati, ilmu kalam yang bercampur baur dan dipenuh-penuhi dengan falsafah, falaisa bifasidin. Maka pendapat tadi yang mencela ilmu kalam lagu tu tidak rosak tu, betul tu. Nampak tak? Jadi kalau kita tanggung kata pendapat ulama, pendapat nasia, sebahagian nasia yang mencelakan ilmu kalam tu ialah ilmu kalam yang bercampur baur dan dipenuhi dengan falsafah. Maka pendapat tu betul tu, tak rosak tu. Ada pun kata rosak tadi tu kalau kita tidak ihtimal. Maknanya kita kata yang dicela oleh sebahagian mereka manusia tu ialah ilmu kalam, ilmu tauhid. Kalau kita mengaji sifat 20 ni, maka tu rosak semua sekali. Pendapat tu pendapat hasyawiyah, pendapat ba'dil mubtadi'ah, sebahagian daripada fuq-fuq ahlul bid'ah wad dalalah. Faham tak? Tapi kalau kita tanggung kata yang dikehendaki oleh mereka yang mencela ilmu kalam tu, itu fa in humila ala anna muradaha ulai, maka jika ditanggungkan hazal qaul ala anna murada haula'i, di atas bahawasanya yang dikehendaki ilmu kalam oleh mereka itu tu ba'dun nas tadi itu ilmu kalam ialah ilmu kalam al makhlutu wal mahsyuwu, yang bercampur baur dan dipenuhi bi falsafati, dengan falsafah, falaisa bifasidih. Maka pendapat tu tak rosak tu, betul tu. Bal bahkan sahihun. Betul, bahkan pendapat tu betul tu. Jadi kalau ada Hasan ayat apa, Halim ayat apa, Halim Hasan ke apa nama Ustaz Halim Hasan tak? Ustaz Halim Hasan ayat cak. Ayat cak dia kata kan, apa mengaji ilmu kalam? Ilmu kalam ni dicela oleh Imam Syafi'i. Tanya dia, ilmu kalam mana tu? Dia kata ilmu kalam yang makhlutu wal mahsyubu bil falsafati. Alright. Betul. Bal sahihun. Bahkan kalamuka sahih, bahkan perkataan engkau tu betul. Kalau yang dia kehendak tu hak tu. Tapi masalah dia sebut dah apa? Sifat 20. Sifat 20 kok mana pula Aristotle mengaji Tuhan mesti ada. Tak ada Tuhan tentu tidak dalilnya alam ni. Aflatun mengaji Tuhan mesti sedia. Baharu Tuhan tentu tidak dalilnya alam ni. Kalau gitu Aflatun, Muhammad Aflatun lah. Ahmad Aristotle gitu. Islam lah apa tu? Apa tu? Karuk tu budak sini. Tu. Tu falsafah cerak-cerak dah kafir. Bisalah satin kafaral falasifatul aidah. Dengan sebab 3 perkara ulama Ahlus Sunnah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah mengkafirkan puak falasifah, tidak kerana yang lainnya. Iz ankaruha wahyal musbattah, karena ingkar mereka itu 3 perkara pada sahabat dengan dilalah qat'iyah yakiniyah. Ilmun bi juz'iyyin wa hudutsu awalimi, ilmu Allah dengan secara detail, kata falsafah tidak, maka kafir dia. Wa hudutsu awalimi baharu alam, falsafah kata tidak, bi qidamil alam. Bahkan falsafah kata ada lagi Tuhan lain pada Allah. Mana? Tuhan hak tubik daripada Tuhan hak mula-mula. Al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda hak satu ni tak boleh tubik daripada dia melainkan kena satu juga. Maka makhluk hak mula-mula sekalinya bukan makhluk, tapi Tuhan yang kedua. Orang panggil tali. Yang pertama muqaddam, yang keduanya tali. Tu falsafah. Maka alam ni tu qadim belaka. Tak ada baharu. Tu kafir tak falsafah. Kafir. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dibangkit manusia nanti ditiup sangkakala yang kedua dengan jasad, padahal dulunya ialah mayit. Kata falsafah tidak, dibangkit dengan roh saja. Mayit jasad sudah jadi makanan ulat di dalam kubur. Kafir falsafah. Belak. Asy'ariyah Maturidiyah mengkafirkan falsafah. Tiba-tibanya kata ngaji sifat 20 Asy'ariyah Maturidiyah ngaji falsafah. Pening jadi. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah kafir di sendiri ke mana? Gitu. Kayak pening tu. Nah, tu tengok. Wa ala hadza ay wa in jaraina ala hadzal murad.
Maka wa ala hadza, nah nanti wa ala hadza, dan di atas ini murak gitu ya. Wa ala hadza, dan di atas ini kehendak. Ini ilmu falsafah yang dikatakan bercampur baur dan dipenuh-penuhi dengan falsafah tu ialah ilmu kalam yang ditolak oleh Islam. Ini pendapat yang betul dan sahih. Wa ala hadza, dan di atas kehendak inilah ilmu kalam dengan makna inilah ma yuhtamalu, barang yang diihtimalkan, ma nukila, akan barang yang dinakalkan, yang dipindah ambil perkataan an imamina, daripada imam kita siapa? Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, meredalah oleh Allah taala daripadanya, daripada Imam Syafi'i. Gapo manukila tu, bayang pada kata manukila, barang yang dinakalkan daripada Imam Syafi'i itu gapo? Gapo Imam Syafi'i cakap? Min qaulihi, daripada perkataannya Imam Syafi'i. Min qaulihi, daripada perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata ke mana? La an yalqal 'abdu rabbahu bi kulli dhanbin ma 'ada syirka ahsanu min an yalqahu bi ilmil kalami. Tu ahsanu tu di khabar. Tu la an yalqa, demi sesungguhnya. Tu la an yalqa, demi sesungguhnya. Yalqal abdu, berjumpalah oleh seorang hamba rabbahu, akan Tuhannya, bikulli zambin, dengan tiap-tiap dosa. Tapi tiap-tiap dosa mana? Ma ada syirka, dosa barang selain daripada syirik. Syirik sayangnya lah, selain daripada syirik, zina ko, merapok ko, bunuh orang ko, togok arak ko, judi, hak ma ada syirka, selain daripada syirik. Kata Imam Syafi'i, la an yalqa, demi sesungguhnya berjumpalah al-abdu rabbahu, oleh seorang hamba akan Tuhannya, bi kulli dzambin ma ada syirka, dengan tiap-tiap dosa barang selain daripada syirik. Khabar ahsanu, terlebih baik, min an yalqahu, daripada bahawa berjumpalah ia hamba, hu, akan dia Allah, bi ilmil kalami, dengan ilmul kalam. Intaha alaiha harah rumuh, intaha, habis suk perkataan Imam Syafi'i. Jadi ilmul kalam yang Imam Syafi'i celah ni, ilmu kalam mana ni? Ilmul kalam al-makhlutu wal mahsyuwu bi falsafati, ilmu kalam yang bercampur baur dan dipenuh-penuhi dengan falsafah. Bukan ilmu tauhid, bukan sifat 20, bukan ilmu usuluddin, bukan ilmu kalam ni. Faham tak? Tu. Jadi hak dicela oleh Imam Syafi'i. Siapa kata Imam Syafi'i kata demi sesungguhnya berjumpalah oleh seorang hamba akan Tuhannya dengan segala dosa selain daripada syirik, itu terlebih baik daripada dia berjumpa dengan Tuhan dengan ilmu kalam. Ilmu kalam mana tu? Teruk. Maknanya kalau dia berzina, baik berzina lagi pada ilmu kalam. Kalau dia togok arak lebih baik daripada ilmu kalam. Ilmu kalam mana tu? Ilmu kalam yang bercampur baur dengan falsafah. Faham tak? Adapun ilmu kalam yang kita belajar ni, ilmu kalam yang suci daripada falsafah. Bahkan ilmu kalam yang kita mengaji ni mengkafirkan puak falasifah. Apa? Patut okay, kita mengaji, kita kafir diri kita sendiri. Nanti kebodoh lah gitu. Itu jawapan Imam Ibrahim Al-Baijuri, Syekhul Azhar, untuk Halim Hasan Halim Ayakca. Wallahu a'lam. Habis itu qala al-musannifu rahimahullahu taala la yakfi taklidu. Ni sambung itu. Faqala ba'duhum, maka telah berkata oleh sebahagian mereka itu ulama, la yakfi, tidak dimemadakan at-taklidu oleh taklid, tak dimemadakan oleh taklid ai fi aqaidil iman. Qauluhu qaulul musannifi la yakfi taklidu ay fil imani bina'an ala anna an-nazara wajibun wujub. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma zaraka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.